Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, setelah bercuti 3 hari, kita menyambung kembali pengajian kita di malam ini, insyaAllah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir. Dengan hadirkan iman dan ihtisab, iaitu kita meyakini bahawa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini pada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semua. Masya Allah, iman dan ihtisab. Dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjarkan ganjaran pahala yang berkualiti, ganjaran pahala yang banyak untuk kita apabila setiap daripada kita melakukan dengan setiap amalan, iaitu dengan iman, kita meyakini pada janji perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ihtisab, dengan kita menghadirkan fadilat-fadilatnya, dan kita berada di dalam majlis, menunaikan hak-hak majlis dengan beradab. Ad-dinu kullul adab. Agama itu satu peradaban yang perlu kita raikan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan pengajian kita pada malam ini dalam Kitabul Iman, iaitu pada muka surat 311 fasal kedua, iaitu menyegerakan solat. Dan hadis malam ini ialah 607 braket 21. 607 braket 21. Itu sebaik-baik amal ialah solat di awal waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha thumma addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Kita berada di muka surat 310 atau 311. Saya rasa ialah 311. Kita berada di muka surat 311. Masya Allah, Datuk Manan Masya Allah, kita dapat belajar macam mana sahabat-sahabat belajar. Walaupun dalam perjalanan pun masih lagi dengan ilmiah dan iman. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Semasa Sayyidina Abdullah bin Abbas membonceng di belakang unta bersama Nabi, Nabi telah mengajar kepada beliau beberapa perkara. Ini Masya Allah, naik kenderaan nak daripada Terengganu nak ke Kuantan, Masya Allah, sambil kita dengar hadis, belajar agama dan belajar hadis Nabi SAW. Membonceng di belakang unta bersama Nabi SAW. Ni Masya Allah, ni Tuan Haji Datuk Masya Allah belajar di atas kenderaan. Dulu unta, tapi sekarang di atas kenderaan moden. Unta moden lah tu, tapi masih lagi Masya Allah belajar dengan nikmat yang Allah SWT bagi pada kita. Walaupun kita di alam maya, tapi Masya Allah kita gunakan sebaik-baiknya, walaupun di segi supaya kita dapat memanfaatkan yang banyaklah perkara ini. Masya Allah, kita masih ikhtilaf lagi 311 ke 31106. Tak apa, kita baca 3606 bracket 20, tak jadi masalah. Kita baca seimpas selalu. Hadis yang ke-606 bracket 20, solat di akhir waktu keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-waqtul awwal min as-salati ridwanullah wal waqtul akhiru afwullah rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat di awal waktu ialah sebab keredaan Allah dan akhir waktu ialah sebab keampunan Allah. Solat di awal penerangan. Solat di awal waktu mengikut mazhab Syafi'i ialah waktu ta'jil. Waktu ta'jil. Waktu ta'jil. Ta'jil tu lewat. Ta'jil tu mensegerakan, iaitu melainkan waktu isyak kerana mustahabnya sehingga ke sulusul lail. Maksudnya waktu fadilat dia sampai ke 1/3 malam. Mengikut satu pendapat lah. Mazhab Hanafi menyatakan maksudnya ialah waktu mustahab. Iaitu waktu mustahab. Dia tak kata waktu ta'jil. Dia panggil waktu mustahab. Kadang-kadang ada waktu-waktu yang mana mustahab dia lewatkan, macam zuhur dengan macam subuh. Itu bagi dia, sebab tu dia panggil waktu mustahab. Waktu fadilat lah bagi kita. Waktu fadilat dan waktu mustahab itu di awal waktu ke semua sembahyang. Begitu. Waktu dibahagikan kepada 3. Waktu pertama, di sini Nabi sebut 2. Waktu dibahagikan kepada 3. Ulama membahagikannya kepada 3. Waktu pertama keredaan Allah, waktu kedua rahmat Allah, dan waktu ketiga ialah keampun Allah. Yang memberi makna keampunan itu fadlullah. Yang memberi makna fadlullah. Akhir waktu di sini bukanlah bermaksud waktu akhir, tetapi maksudnya ialah selain daripada waktu mustahab. Atau bermaksud janganlah sehingga berlaku kekhawatiran luputnya waktu. Jangan sampai ada kekhawatiran sampai akhir waktu tu kita kata waktu hurmah tu, waktu hanya sempat Allahu Akbar takbir, maka dah masuk waktu dah. Tidak. Waktu akhir ni, jadi ulama mengatakan waktu akhir ni ialah iaitu bukan bermaksud akhir terakhir, tetapi maksudnya selain daripada waktu mustahab. Maknanya dia lewat sedikit. Bukan waktu fadilat, bukan waktu ikhtiar, tapi waktu jawaz bila karahah. Waktu jawaz bila karahah. Itu dah kira waktu yang ketiga lah tu. Itu maksud dia di situ. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya 607 bracket 21 dalam Kitabus Salah, bab menyegerakan solat. Hadis yang ke-21 pada fasal kedua. Sebaik-baik amal ialah solat di awal waktu. Wa an Ummi Farwata radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu a'mali afdalu qala as-salah li awwali waqtiha rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa qala Tirmizi la yurwal hadisu illa min hadis Abdullah bin Umar al-Umari wa huwa laysa biqawiyyi inda ahli al-hadis. Sayyidina Sayyidatuna Ummu Farwah radhiyallahu anha berkata, Nabi ditanya amalan manakah yang paling afdal. Baginda menjawab, solat di awal waktu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Imam Tirmizi berkata hadis ini hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar al-Umari. Beliau bukanlah seorang yang kuat di sisi ahli hadis. Tetapi mafhum hadis ni, walaupun hadis ni di segi kekuatannya mungkin da'if, dari segi darjahnya da'if, tapi oleh kerana sebelum ini ada mafhum yang sama dengan mafhum yang hadis sahih, maka hadis ini boleh kita jadikan sebagai penguat kepada hadis tersebut. Dia bukan hadis da'if, kita tak boleh pakai. Dia tak jadikan hadis ini dalil. Cuma hadis ini disebut oleh ulama kerana mafhumnya telah disebut di dalam mafhum hadis-hadis yang sahih. Okey, hadis ke-608 bracket 22. Hadis 608
bracket 22, penafian Sayyidatuna Aisyah bahawa Nabi solat di akhir waktu. Dan kita akan belajar baru ni kita belajar Nabi sembahyang. So dalam ni ada persoalan, nanti kita bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam salatan li waqtiha al-akhir marratan hatta qawadahu Allah Ta'ala, rawahu Tirmizi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi tidak pernah menunaikan solat pada akhir waktu sebanyak 2 kali sehingga Allah Ta'ala mewafatkan baginda. Kalau kita tengok pada segi mafhum, sebanyak 2 kali, maksudnya Nabi mungkin buat sekali je, tak sampai. Maknanya Nabi tak pernah menunaikan solat pada akhir waktu sebanyak 2 kali. Sampai 2 kali tak pernah. Itu kalau kita tengok dari sudut zahirnya. Okey, penerangan. Menjadi persoalan bahawa Nabi pernah mentakhirkan solat pada akhir waktu sebanyak 2 kali. Pertama, ketika Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi untuk memberitahu waktu-waktu solat. Iaitu hari pertama Sayyidina Jibril sembahyang dengan Nabi akhir waktu, hari kedua Nabi sembahyang di waktu yang lain, di waktu akhir. Dan apabila satu orang A'rabi, satu orang kampung datang kat Nabi, kan hadis dah lepas, yang bertanya kepada Nabi, beritahu aku tentang waktu sembahyang. Nabi kata, duduk bersama aku 2 hari, aku akan bagi tahu kepada kamu waktu sembahyang. Bukan Nabi tak boleh bagi tahu secara lisan, tapi Nabi suruh duduk dengan Nabi untuk mengambilnya secara praktikal supaya benda ini dapat difaham dengan elok. Jadi di situ maksudnya sampai 2 kali lah. Iaitu kedua, ketika seorang Arabi datang berjumpa Nabi, bertanya mengenai waktu solat. Nabi memberitahu kepada beliau, yakni Arabi tadi, supaya duduk bersama beliau, bersama Nabi selama 2 hari. Hari pertama Nabi SAW solat di awal waktu, dan pada hari kedua solat pada akhir waktu. Kemudian Baginda SAW memberitahu bahawa solat adalah di antara 2 waktu tersebut. Jadi sabitlah 2 kali solat pada akhir waktu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, tak sampai 2 kali. So agak dari segi perkataannya lah, dari segi lafaznya ada percanggahan, ada sedikit ikhtilaf, percanggahan lah. Ni kata tak sampai 2, mungkin sekali, ni dah 2 kali. Okey, dalam riwayat perkataan marratain dijawab. Kita bahas atas perkataan marratain. Marratain, kita jawab dia apa? Bahawa memang 2 kali, betul 2 kali. Tetapi pada kali pertama Sayyidina Jibril datang mengajar, dan pada kali kedua Nabi yang mengajar A'rabi. Kali pertama Nabi belajar dengan Jibril, kali kedua A'rabi belajar dengan Nabi. Bermakna 2 kali itu atas dasar keperluan. Jika Nabi atas dasar kepentingan dan keperluan pada saat itu. Jika tanpa keperluan, maka tak sampai 2 kali. Jadi atas dasar benda itu perlu dalam bentuk keperluan dan perlu dijelaskan, maka atas dasar keperluan kita sudut daripada keperluan, bukan darurah, tapi atas dasar keperluan. Jadi atas dasar keperluan tu 2 kalilah. Jadi mengajar Nabi bermakna 2 kali di atas keperluan. Jika tanpa keperluan, tak sampai 2 kali lah. Tak sampai 2 kali. Atas 2 kali itu atas dasar keperluan tadi. Jawapan kedua ialah maksudnya Nabi tidak pernah mentakhirkan mengikut ikhtiar, pilihan Nabi. Nabi tu lewat tu bukan sebab dia nak lewatkan, sebab dia nak sebagai ta'limul ummah. Satu, Nabi Jibril nak ajar Nabi, sebab Nabi akan ajar pula kepada sahabat-sahabatnya. Dan A'rabi itu datang dan bertanya kepada Nabi untuk memberitahu secara praktikali
secara amali amalan tersebut, maka Nabi SAW melakukannya atas dasar ta'limul ummah. Bukan maksud Nabi yang membuat pilihan untuk takhirkan atas dasar untuk melewatkannya. Tidak. Itu jawapan keempat, mungkin Sayyidatuna Aisyah tidak mengetahui bahawa Nabi pernah melakukannya sebanyak 2 kali. Oleh itu beliau tidak mengiranya. Mungkin dia tak ada pengetahuan benda 2 kali peristiwa ni berlaku kepada Nabi. Tak semestinya semua orang tu mesti tahu. Kan? Macam mana Sayyidatuna Aisyah menafikan bahawa Nabi tidak pernah baul qaiman. Nabi tak pernah buang air secara berdiri. Jangan kamu membenarkannya. Jadi Sayyidatuna Aisyah memberitahu radhiyallahu anha mengikut pengetahuannya apabila bersama dengan Nabi sewaktu di rumah, di luar kawasan, di luar border dan di luar rumah, itu tidak di dalam pengetahuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jawapan kelima, maksud Sayyidatuna Aisyah 2 kali ialah sewaktu baginda di Madinah, kerana di Madinah memang sekali saja riwayat Jibril itu waktunya di Makkah Mukarramah. Itulah beberapa tatbik jawapan yang diberikan oleh ulama atas perselisihan dari sudut lafaz di antara riwayat Sayyidatuna Aisyah dengan riwayat yang sebelumnya. Okey, hadis yang 609 bracket kurungan 23 mempercepatkan solat maghrib. Solat maghrib ini sebaik-baiknya kita kena awalkan. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin aw qala 'ala al-fitrati ma lam yu'akhkhiru al-maghriba illa an tashtabikan nujum. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa umatku berada dalam kebaikan, atau baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berada di atas fitrah selagi mereka tidak melewatkan solat maghrib sehingga nampak jelas bintang-bintang di langit. Rawahu Darmi wa an Ibn Abbas. Hadis yang sama tapi diriwayatkan oleh sahabat yang lain, maka dia dikira hadis yang lain lah, hadis yang ke 610. Walaupun hadis lafaznya sama tapi rawinya sahabat tadi berbeza, maka kita kira dari segi penamburan tu, dari segi numbering dia tu berbeza lah. Begitu. Penerangan, jelasnya bintang-bintang, yakni sehingga tidak menjadi gelap malam. Maknanya malam tu sampai gelap malam baru nak sembahyang, dah lewat dah. Tak. Sedangkan waktu maghrib pada waktu masih boleh melihat orang ramai, khususnya di padang pasir, dia masih cerah lagi, dia tak ada halangan apa-apa menyebabkan tak ada nampak redup dan sebagainya. Matahari itu betul-betul menyinari, dan masa ghurubnya matahari, masa tenggelam matahari itu masih nampak lagi orang dan masih nampak lagi suasana. Okey, hadis yang ke-611 kurungan 25. Waktu mustahab solat Isyak ialah 1/3 malam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an ashukka ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya'a ila sulusul lail aw nisfihi. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak kerana takut menyusahkan umatku, nescaya aku akan memerintahkan mereka melewatkan menunaikan solat Isyak sehingga 1/3 malam atau separuh malam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Okey, penerangan. Musim panas mustahabnya ialah 1/3 malam. Sebaik-baiknya lah, ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah lah. Musim sejuk mustahabnya separuh malam, kerana
Sebab apa hadis? Dan hadis ni kita tidak beramal dengan Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i tidak beramal dengan hadis inilah. Kita tidak mengambil dalil hadis ini ke atas mensabitkan sembahyang isyak tadi. Sebab bagi kita mazhab Imam Syafi'i ialah mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ialah kita isyak ni adalah sembahyangnya di awal waktu, tak kira musim panas atau musim sejuk. Tapi ada sebahagian daripada aimah mereka mengambil makna hadis ini. Cuma saya terangkan di bawah ini atas dasar penerangan ke atas mazhab mereka. Bukan kita menerangkan macam mana ulama mereka yang berpegang kepada hadis ini, penerangan mereka itu apa maksud 1/3 malam dan apa maksud separuh malam. Tapi kita tak beramal dengannya, kita beramal dengan hadis yang lain. Okey. Jadi maksudnya kan musim panas. Jadi ulama satu persatu dia bahaskan. Musim panas malam pendek, musim sejuk malam panjang. Kita kalau tuan-tuan berada di negara-negara yang pernah belajar di negara 4 musim tu, musim panas pendek, pukul 10 malam baru maghrib. 10 kalau kita biasanya 8 malam, 10 malam baru maghrib. So 3 pagi dah subuh dah. Jadi waktu dia pendek sangat lah. Waktu dia terlampau pendek. 19 jam puasa, waktu 10 sampai 3, mana 5 jam saja malam. Jadi sebab tu dia kata sulusul lail tu pada musim panas. Tapi kalau musim sejuk awal lagi. Maghrib tu pukul 5 lagi. Beza tau. Maghrib tu pukul 10, pukul 5. 5 jam beza maghrib. Dan subuhnya pukul 6. Pukul 5. Jadi 1/2 malam masih lagi awal waktu lagi lah. Masih lagi 1/2 lagi. Begitu maksudnya. Jadi musim sejuk mustahabnya separuh bagi mereka yang memegang mazhab mustahab lah. Kerana pada musim sejuk pada waktu malam yang panjang. Jadi kedua-duanya ialah 1/3 dan setengah malam. Tidak begitu beza tentang waktunya. Tak berbeza. Separuh dengan 1/3 ni tak berbeza. Dari sudut panjangnya malam dan pendeknya malam. Dinukilkan di dalam kitab Tuhfatul Mishkat bahawa Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahawa menyegerakan solat isyak adalah afdal. Bagi kita, solat isyak tu adalah afdal. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat mentakhirkan solat isyak hingga 1/3 malam adalah mustahab pada musim sejuk. Adapun musim panas, maka menyegerakannya adalah afdal. Tengok dalam nota tadi ada nombor 2 dan di situ saya jelaskan nombor 2, iaitu Imam Nawawi menulis dalam kitabnya Al-Majmu'ah bahawa pendapat yang paling sahih di antara 2 pendapat di sisi mazhab Syafi'i adalah afdal menyegerakan solat isyak, kecuali kita setahun sekali kita ada program lama, jarang-jarang sekali. So kita lewatkan, tidak apa, 1/3 malam. Dia masih lagi-lagi menjadikan amalan itu amalan sunnah apabila dilakukan maknanya tidak dilakukan dengan kekerapan, tapi dilakukan dengan kekerapan yang begitu kurang. Disebabkan setahun sekali adanya program-program sedemikian. Hadis ke-612/26. Solat isyak adalah keistimewaan umat ini. Solat isyak khas untuk umat ini. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam a'timul bihadhihi as-salah fa innakum qad fuddiltum biha ala sa'iril umam wa lam tusalliha ummatun qablakum, rawahu Abu Daud. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah solat isyak di kegelapan malam. Sesungguhnya kamu telah diberi keistimewaan dengan solat ini ke atas umat-umat yang lain.
tidak ada mana-mana umat sebelum kamu yang pernah mengerjakannya. Baru ni katakan sembahyang Zuhur siapa sembahyang, sembahyang Asar Nabi mana mulakan, sembahyang Maghrib Nabi Daud mulakan, sembahyang Isyak, sembahyang Subuh Nabi Adam mulakan dan sebagainya. Dan akhir sekali khususnya ialah untuk umat ini. Maklumlah penerangan, maklumlah solat Isyak tidak ada pada umat-umat yang sebelumnya. Cuma timbul persoalan pada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Adakah terdapat di dalam kalangan mereka yang menunaikan solat Isyak? Umat taklah. Sebab dia kata menafikan umat. Cuma timbul persoalan, adakah nabi-nabi yang sebelum ni mereka juga menunaikan solat Isyak? Zahirnya nabi-nabi lain pun tidak mendapat keistimewaan solat Isyak ini. Selepas Nabi mengerjakannya, selepas Nabi mengajarkan waktu-waktu solat kepada para sahabat, baginda bersabda, inilah waktu kebanyakan solat Nabi-Nabi sebelum kamu, Nabi kata. Maknanya tidak termasuk solat Isyak lah. Sebab itulah mustahab, iaitu fadilatnya dilewatkan solat Isyak. Cuma sekarang hukumnya tidak diamalkan lagi. Lewatnya solat Isyak ni tak ada diamalkan lagi dah. Cuma tinggal di beberapa tempat sahaja sekarang ini ada golongan yang masih beramal dengan hadis ini. Pengarang sendiri belajar di tempat yang masih mengamalkan perkara ini sehingga sekarang, iaitu di Madrasah Arabiah Raiwin. Kita belajar di Raiwin sepanjang tahun lewat solat Isyak. Sepanjang tahun lewat solat Isyak. Jadi bermakna ada lagi orang yang beramal dengan golongan-golongan yang beramal dengan hadis ini. Jadi kita tengok kan, alhamdulillah, dengan kita tengok alhamdulillah dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah memperbagaikan mazhab. Dan Allah kekalkan fahaman mazhab ini kepada mazhab yang 4. Sebab apa? Sebab kalau satu mazhab saja, maka macam mana nak beramal dengan keseluruhan hadis Nabi SAW? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan a'imah mujtahidin, yang mana mereka memilih bagi mazhab-mazhab mereka. Dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala hanya tinggal 4 sahaja mazhab yang muktabar sampai sekarang. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi tinggal 4 mazhab yang besar, kita panggil dia mazhab Arba'ah. Dan Masya Allah, mazhab ini beramal dengan keperbagaian hadis Nabi SAW. Jadi Allah SWT suka untuk hadis Nabi ini diamalkan oleh semua umatnya. Kalau satu mazhab saja, tak ada orang akan beramal dengan kesemua hadis ini. Dengan berlainan pendapat di kalangan a'imah, maka kesemua hadis Nabi SAW dapat diamalkan oleh umat ini di sepanjang zaman. Okey, hadis ke-613 kurungan 27. Waktu Isyak dipanggil waktu Isyak ni kita panggil dia dengan nama Isyak akhirah. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة عشاء الآخرة كان رسول صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لسات رواه أبو داود والدارمي. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku lebih mengetahui waktu ini, iaitu waktu salat Isyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikannya ketika tenggelamnya bulan pada malam ketiga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Okey. Mengapa Sayyidina Nu'man bin Bashir menyatakan beliaulah yang paling mengetahui waktu solat Isyak, sedangkan ketika itu masih terdapat para sahabat yang lain? Jawapannya ialah ketika itu kebanyakan sahabat-sahabat yang akabirin. Sahabat-sahabat yang akabirin. Sahabat-sahabat yang tua, sahabat-sahabat yang lama,
kebanyakannya telah wafat dan beliau menyatakan begitu kepada pelajarnya. Jadi berdasarkan, iktibar tu maknanya berpandukan dan berdasarkan waktu pada masa itu, hanya beliau sahaja di kalangan sahabat yang agak tua lah, sebab yang tua-tua dah mati, yang sederhana tu dah jadi tua. Jadi di kalangan tu dialah eldest pada masa tu. Sebab eldest dahulu dah tak ada dah. Akabirin telah wafat dan beliau menyatakan bahawa begitu kepada para pelajarnya. Jadi beriktibarkan, berdasarkan orang-orang yang selepasnya, memanglah beliau yang paling mengetahui perkara itu. Jika tidak, masih ramai sahabat akabirin yang lebih mengetahuinya. Tetapi mereka kesemuanya kebanyakan mereka telah meninggal dunia. Solat Isyak disertakan dengan nama akhirah. Bermakna terdapatnya akhirah, dia lawan dia ula, dora akhirah. Kita ada di Seri Petaling, kita ada 2 kelas daurah hadis. Dauratul hadis ada 2, di tahun 7 dan di tahun 8. Kita buat 2 tahun dauratul hadis. Walaupun kita belajar dengan masyaikh kita di India, Pakistan, kita belajar 1 tahun saja. Sebab waktu itu kita orang Malaysia agak lemah. Kami semua ni lemah nak dibandingkan dengan masyaikh kami, ustaz kami. Maka kami bermesyuarat, okeylah, untuk tidak kita tergopoh-gapah, dan oleh kerana kita pun tak biasa lagi, kita masih baru pada peringkat awal lah sebelum kita nak buka dauratul hadis, maka kita kata kita bahagikan dauratul hadis itu pada 2 tahun. Tahun yang ke-7 dan tahun ke-8. Tahun ke-7 kita tak panggil tahun 7, kita panggil daurah ula. Ada nama ula. Sebab tahun 8 kita panggil daurah akhirah. Di sini ada kesinambungannya lah. Adanya isyak akhirah. Maksudnya ada isyak ula. Solat isyak ula. Jadi isyak ula ialah solat maghrib. Maksud isyak ula tu solat maghrib. Dan isyak akhirah tu ialah solat isyak lah, yang dipanggil dengan nama lain solat atamah. Solat atamah. Okey. Nabi kata sewaktu wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalliha li suqutil qamari li salisatin. Jadi kita tengok kan bulan ni 15 hari dia terbit. 1, 2, 3, 4, dia 15 hari dia terbit, dan 15 hari dia mengecil. Jadi 15 hari ni dia bahagi pada 3 hari pertama apa, 3 hari kedua apa, 3 hari ketiga apa. Justru dia ada 5 peringkat. Sebab tu saya nak tunjukkan pada tuan-tuan, mudah untuk tuan-tuan faham. Sebab dia tengok kepada falak juga. Sebab benda ni orang-orang falak yang akan mengetahui keadaannya. So saya ambil gambar rajah ini untuk memudahkan tuan-tuan sebab atas perbahasan lisatin tadi. Okey. 15 hari bulan terbit dan 15 hari bulan tenggelam. 15 hari dibahagikan kepada 3 bahagian. Setiap dibahagikan kepada 3 hari sebahagian. Jadi maka terdapatnya 5 keadaan bulan selama sebulan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga kita panggil dia al-mahaq. Malam keempat, al-mahaq ni gelap, tak ada apa, tak nampak apa. Cuma al-mahaq ni malam keempat, kelima, keenam kita panggil dia al-hilal mutazaid. Dah mula keluar dah hilal malamnya. Tapi kita panggil dia malam, dia sebenarnya hilal tu malam keempat, tapi malam keempat, tapi di segi bulan dia hari pertama. Dia hari pertama sebab dia gelap. 3 malam tu dia gelap. Gelap tu tak mula bulan, tak mula hari lagi kan. Gelap tu 3 hari pertama dia gelap. Dia tak panggil bulan, awal bulan lagi. Sebab awal bulan tu ialah dia
hari pertama lah awal bulan tu. Jadi tapi kalau mengikut tertib di sini, hilal ni kita letak dia malam keempat. Sebenarnya malam keempat dari sudut terbitnya bulan dibahagikan dia 5. Tetapi kita panggil malam pertama. Malam pertama hilal. Summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal, summa ra'aitul hilal. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah rumah kami bersama Nabi tak pernah berasap selama 3 kali munculnya hilal. 3 kali munculnya hilal. Hilal tu anak bulan lah. Anak bulan pertama. Tapi di hari keempat. Tapi dikira awal bulan. Dikira awal bulan. Dia kata, summa ra'aitul hilal. Kami tengok bulan pertama. Summa ra'aitul hilal. Lepas tu kami tengok pula hilal. Summa ra'aitul hilal. Lepas tu kami tengok pula hilal. 3 kali tengok hilal. Maksudnya, first time hilal, masa berlalu, hilal kedua sebulan, hilal ketiga 2 bulan. Maksudnya kadang-kadang Sayyidatuna Aisyah berkata, sudah 2 bulan, rumah kami tidak pernah, dapur kami tak pernah berasap. Mana tak pernah makan makanan yang berat. Kami hanya makan iaitu 2 benda hitam saja, aswadain, 2 benda hitam saja. Nanti kita akan baca bab tu. Kami hanya makan 2 benda hitam saja, iaitu air dan tamar. 2 bulan tak pernah bergerak, 2 bulan tak pernah makan, tak pernah masak. Sedangkan kita masak berapa kali sehari, rumah kita berasap berapa kali sehari. So Allah akan tanya kita semua nanti. Allah akan tanya kita. Jadi kita buatlah, itu rezeki Allah, kita kena bersyukur. Tapi sebab tu jangan kita membazir. Apa yang kita ada, kita bagilah kepada saudara-saudara kita yang tak mampu dan tak berkemampuan. Kita bagi pada mereka supaya kita boleh share. Yang kaya boleh bagi kepada yang miskin. Yang miskin dapat merasai daripada yang kaya. Begini. Summa hilal. Jadi dia panggil, Ustaz, malam keempat. Malam keempat ni dari sudut pembahagian dia tadi tu. Tapi kalau di segi sudut bulan, dia hari pertama lah. 3 hari pertama tu kita panggil dia hilal. Hilal. Malam ke-7, ke-8, ke-9 kita panggil at-tarbi'. Tarbi' ula. Dia baru nak buka. Lepas tu hari yang ke-3 hari. 3 hari seterusnya ialah kita panggil dia al-ahdab. Al-ahdab mutazaid. Yang malam ke-15 tu, ke-13, 14, 15. 13, 14, 15. 1, 2, 13. 1, 2, 3. Sebab tu kita malam purnama. Purnama dia kira 13. Dia 1, 2, 3, 4. Di malam yang ke-14 tu. Malam ke-13, malam ke-14, malam ke-15. Itu mengambang penuh, kita panggil dia Al-Badr. Al-Badr. Tala'al badru alaina. Telah toloknya bulan seperti purnama kepada kami, kata orang Madinah sewaktu menyambut kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam, ditakbirkan dengan Badar. Malam ke-13, 14 dan 15. Itu kita panggil dia malam putih tu. Al-Badr tu malam putih tu. Malam hari putih tadi. Ke-13, 14 dan 15. 2 hari. 3, 4, 12. 13. Jadi 13 dah start dah. Dia purnamanya malam ke-14 tu purnamanya. Betul-betul purnama ke-14. Dia bukan malam ke-15. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan tengok takwim tu kan, di takwim yang ada tu, tuan-tuan tengok tu yang takwim dengan takwim tu bulan Melayu tu, tuan tengok di bawah tu dia akan tulis note sedikit. Pukul berapa bulan mengambang penuh, pukul berapa, di malam ke berapa. Biasanya malam ke-14 dan jam berapa. Maknanya dia maksimum penuh tadi. Bulan pula jadi Terengganu. Bulan yang maksimum penuh ni malam ke-14. Sebab tu dalam Urdu kita panggil dia Chaudhry Rat.
Chan Kitarah Chaudhry Rat. Malam ke-14 Chaudhry Rat Chan Kitarah. Cahayanya seperti bulan purnama. Malam ke-14. Kita tak panggil malam ke-15 sebab malam ke-14 tu dia mengambang penuh tu. Dia 13, 14, 15. Dia putih tu. 14 tu dia dah mengambang penuh. Nanti tuan-tuan tengok dalam dia punya takwim tu. Malam ke-14 biasanya malam purnama penuh lah. Malam purnama penuh. Okey. Dinamakan Al-Badar seperti mana gambar rajah di bawah. Gambar rajah di bawah. Malam ketiga. Maknanya Nabi solat Isyak lewat pada malam ketiga sewaktu bulan mengecil. Kerana ketika itu waktu terakhir bulan mengecil akan keluar lewat. Bila bulan dah mula mengecil, bulan kan dia mula mengembang. Dia lepas 15 tu, bulan dah keluar lewat dah. Malam ke-16 tu bulan dah lewat dah. Bulan dia penuh lagi. Tapi dia dah nak kurang dah. Tanakus dah. Dia mula berkurangan dah. Maka dia akan keluar lewat. Dia akan keluar lewat. Begitu. Jadi memang konsep dia macam tu. Begitu juga macam konsep nak berhari raya kan. Hari raya puasa. Jadi nak berhari raya biasanya kita memakai kaedah falak dan kaedah ru'yah. Dulu pada tahun 70-an, awal 80-an kita masih lagi terikat kepada ru'yah. Di Malaysia kita masih terikat lagi pada ru'yah walaupun kita menggunakan falak, kita menggunakan ilmu falak tadilah, tapi kita masih kepada ru'yah lagi. Sebab tu kadang-kadang berlakunya perbezaan yang agak ketara. Sekarang ni tak dah. Sekarang ni kita tengok ru'yah dan kita tengok kepada falak. Falak kata berapa puasa, itulah dah zaman moden ni. Sebab kita di Malaysia kaedah menengok anak bulan, kita tak akan nampak pada hilal, kita tak akan nampak di hilal dengan mata kita. Sebab tu kita kena pakai teleskop untuk melihat anak bulan. Dan kalau nampak pun, oleh kerana kawasan kita dalam khatul istiwa dan kita adalah lembap, panas lembap, suasana panas lembap ni, maka bulan tak akan muncul dan tak akan nampak sampai bila-bila. Kalau nampak pun hanya beberapa second. Dan dalam sejarah hidup saya tak pernahlah iklan berkata adanya nampak, kecuali tahun 82 sekali masa tu ikhtilaf berlaku, yang mana Perak telah hari raya dan negeri-negeri lain tidak hari raya lagi pada masa itu. Sebab benda ni, fatwa ni dia atas kerajaan negeri. So negeri-negeri, sebab tu dia walaupun kebangsaan, fatwa kebangsaan, sebab tu dia sebenarnya fatwa negeri itu lebih kuat daripada fatwa kebangsaan. Itu dalam bahagian fatwa lah. Jadi Perak telah keluar, saya ingat lagi tahun 82, dan pernah berlaku pada tahun 80 atau tahun 79. Kita dengan Thailand dengan kita memang raya dia dulu lah. Kita orang Kelantan ni, Thailand memang raya dulu lah. Mesti dia raya dulu, dia puasa dulu. Dia raya dulu atau dia pun puasa dulu. Pernah berlaku tahun 80 atau 79. Thailand raya ketiga, kita Malaysia raya pertama. Apabila kita tengok anak bulan untuk Ramadan di 29 Sya'ban. Semasa 29 Sya'ban, Thailand telah iklan, dia kata dia nampak anak bulan. Dia kata dia nampak anak bulan sebab dipakai kaedah falak. Sebenarnya dia tak akan nampak, kecuali mungkin dia tengok sebelah Chiang Mai tu dia nampak, tak tahu sebab dia kawasan lain sedikit, dia kawasan dingin sedikit. Tapi Thailand, dia kata dia iklan dia nampak. Macam mana dia iklan dia nampak, wallahualam. Dia kata dia nampak pada 29 tu, 29 Sya'ban. Dia pun puasa lah keesokan 1 Ramadan. Kita oleh kerana tak nampak, kita 30 Sya'ban. Kita jadi 30 Sya'ban. Okey. Semasa kita 29 Ramadan, 28 Ramadan, Thailand oleh kerana awal satu hari, maka dia 29 Ramadan, kita 28 Ramadan. Thailand melihat anak bulan
ke-29 Ramadan untuk lihat Syawal, bulan Syawal. Dan kita adalah yang maksud Ustaz Idris tu saya faham. Maka kita adalah hari ke-28. Kita adalah hari ke-28. So kita tak tengok lagi. Thailand dah tengok dah ke hari ke-29 sebab dia puasa kita satu hari. Sebab dia di 29 Syaban, sama-sama 29 Syaban dia nampak. Kita tak nampak. Jadi kita puasa, kita jadikan genap, bulan tu genap 30. Dia begitu, dia bulan genap 30. Jadi bila kita 28 puasa, Thailand 29. Thailand tengok 29 Ramadan, dia kata dia nampak. Dia raya. Dan Thailand keesokannya raya. Dan sebab dia 29 Syaban, 29 Ramadan, dia raya dah. Dia raya 1 Syawal dia raya. Pada masa tu kita 29 Ramadan. Baru nak lihat anak bulan. Dan kita lihat anak bulan tahun tu tak nampak. So kita jadi 30 Ramadan. Sudahlah kita 30 Syaban dah, 30 Ramadan pula kita. So dia double. Sebenarnya dia tak boleh jadi begitu. Kalau mengikut falak dia tak akan jadi. Bulan ni 30, bulan depan 30. Tak boleh jadi. Dia mesti 29. Dia tak boleh. Bulan ni 30, bulan depan 30. Tak boleh. Walaupun dia boleh pergi sampai 30. Dia 29, 30 je. So kita tak nampak. Kita tak nampak kita puasa hari ke-30 Ramadan. So Thailand raya kedua. Ini berlaku sekali. Biasanya Thailand raya kedua, kita raya pertama. Tapi tahun 78 atau 79, saya ingat lagi. Saya terlupa 78 atau 79. 79 atau 80. Saya terlupa di situ. Thailand raya ketiga, kita raya pertama. Lepas peristiwa tu berlaku lah, maka kita pun memakaikan sistem falak serta ru'yah. Kita pun pakai ru'yah. Dan tapi kita exactly kepada falak. Falak kata nampak lah. Falak kata tak nampak lah. Walaupun benda ni tak nampak. Sebab di Malaysia, kita tak akan nampak disebabkan oleh cuaca. Semasa kita berada di Pakistan, dan masa saya belajar kat Pakistan, setiap bulan, kita boleh tengok hilal. Kita boleh nampak. Haji Mushtaq rahmatullah alaih, satu lama dalam elders di kalangan orang lama bersama dengan Maulana Ilyas, yang duduk di Raiwin, Haji Mushtaq. Haji Mushtaq ni dia tinggal kat madrasah, dia tak kahwin dulu. Madrasah, budak-budak madrasah kawan saya Rehan tu lah yang jaga makan, minum, dia masak untuk dia. So dia di antara elders lah. Dia begitu ihtimam lah. Anak bulan nampak lah. Dia kata nampak bulan ni nampak. Dia selalu tengok, dia naik atas Raiwin tu. Masjid Raiwin atas tu dia naik, dia tengok. Kita naik tingkat atas je, tingkat bombong atas tu kita tengok. 29 Syaban tu, 29 hari bulan apa-apa, kita akan tengok bulan. Sab, kita akan tengok bulan Sab. Kita akan nampak. Dan dia dalam 5-6 minit tau. Dia 5-6 minit baru dia akan berakhir. Dia 5-6 minit barulah dia akan hilangnya. Kadang-kadang sampai 10 minit. Dia satu garisan, satu ring, tahu tak? Satu ring. Satu garisan kecil je. Dia bulat macam tu. So dia ada satu garisan tu je. Tu kita panggil bulan sabit tu. Tapi bulan sabit yang kecil saja. Tapi dia bentuk dalam beberapa minit, dia boleh dilihat dengan mata kasar tanpa menggunakan mikroskop. Oleh kerana situasi keadaannya panas kering. Dia panas kering, so dia nampak. Dia akan nampak. Kawasan-kawasan yang panas kering, dia akan nampak. Kalau panas lembap, dia tak akan nampak. Dengan sistem keadaan cuaca macam tu. Jadi kita akan nampak. Dan kaedah bulannya ialah apabila dia malam bulan tu 30, kalaulah bulan tu tak nampak, dia falak kata tak nampak. Mengikut falak kata tak nampak, atau kita nampak pun tak nampak dengan mata kasar. Dan falak kata tak nampak, falak kata bulan itu akan jadi 30. Tetapi mengikut kaedah falak, bulan yang mana genap 30, maka anak bulan pertamanya mesti besar. Dia akan besar sedikit daripada hilal. Sebab hilal ni dia 3 malam. Hilal ni dia 3 malam. 3 malam, 4, 5, 6. Jadi kalau kita awal bulan 1, 2, 3 lah. Kalau setengah keadaan bulan tu 4, 5, 6. Malam ke-4, malam ke-5, ke-6. Tapi kalau mengikut
bulan baru ialah bila keluarnya hilal tadi. Makna malam pertama, malam kedua, malam ketiga. So bila malam kedua, setelah genapnya bulan tadi 30 hari, maka anak bulan pertama di bulan seterusnya akan menjadi lebih besar. Hilalnya lebih besar daripada hilal pertama, sebab bulan tu dah kena. Sebab tu kita kata bila kita lewat beraya kan, kita tengok malam kita nak raya tu, malam raya tu kata dah besar dah bulan kita, sepatutnya kita dah raya dah hari ni, besar dah bulan pertama. Memang bulan pertama dah besar, sebab kita 30, kalau kita 30 bulan cukup bulan genap, so bulan pertama dia akan besar, hilal dia akan jadi besar. Itu keadaan dia. Yang mengajar kita dah bahagian falak ni, Maulana Musa Ruhani Bazir rahmatullah alaih, satu buku falak yang khusus dia tulis. Belakang mengajar bintang pada kita, macam mana bintang nak tengok bintang berduk, semua sekali dia akan ajar. Selalu keluar malam-malam, dia kata okey, ni bintang kiblat, ada 3 bintang titik tu, kau tengok sebelah kiri, ini kiblat dia, ini kiblat kita. Dia dengan bintang, orang dulu kan dia tengok bintang je, so dia akan dapat tahu pedoman-pedoman macam tu. Sekarang zaman orang, atuk kami lah, atuk saudara kami memang dia memang hebat. Pakcik Abdullah namanya, atuk Abdullah kita. Kita panggil dia Ayah Lah. Tok Allah kita panggil. So dia memang hebat dalam bahagian falak. Dia selalu cakap, malam ni kita nak pergi kait bulan. Kita orang kata macam mana atuk kait bulan? Malam ni kita pergi kait bulan, dia kata. Maksudnya bulan tu rendah, boleh nak macam nak kait dengan galah tu. Begitu. Okey, tak apa. Itu sedikit saja penerangan tentang bulan lah, sebab kita cerita bulan lah. Begitu. Ataupun tuan lebih mahir daripada saya, banyak lagi lah. Saya ni tahu sikit-sikit je, boleh share bersama. Okey, seterusnya hadis 614 kurungan 28. Solat subuh di waktu isfar. Dah lepas isyak, subuh lah. Subuh dilewat sekali sebab mula dengan zuhur. Jadi fasal pertama pun mula zuhur, habis dengan subuh. Fasal kedua pun dibawa hadis selain Bukhari Muslim, dibawa dengan zuhur, habis dengan waktu subuh. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وليس عند النسائي فإنه أعظم لأجر. Sayyidina Rafi' bin Khudash radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruskanlah solat subuh sehingga matahari kekuningan, kerana ganjarannya lebih besar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Cuma dalam riwayat Nasa'i tidak ada perkataan a'zamul ajar, iaitu ganjarannya besar. Hadis ini mentasydidkan, iaitu mentakyidkan, mentakyid ni menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah mengambil hadis ini sebagai dalil untuk menyatakan solat subuh tadi waktu fadilatnya ialah sewaktu asfar, waktu kekuningan. Kita waktu ghalas, waktu masih gelap. Sebab kita dah bagi tahu sahabat ni semayang ghalas, dia salam dengan asfar. Syafi'i ambil ghalas, Hanafi ambil asfar. Tapi ada hadis yang menguatkan asfar tadi. Mazhab Syafi'i afdalnya di waktu ghalas gelap. Cuma mazhab Syafi'i mentakwilkan asfiru tadi. Apa maksud dia asfiru tadi? Oleh kerana kita kata waktu ghalas tu waktu yang utama, asfiru macam mana hadis asfiru? Maka kita terpaksa mentafsirkan asfiru tadi dari sudut kefahamannya. Maksudnya ialah solat subuh dikerjakan selepas fajar sadiq. Sebab fajar ada dua, fajar kazib dan fajar sadiq. Fajar sadiq tu, fajar kazib tu dia mari cerah, lepas tu dia gelap balik. Tapi fajar sadiq tu dia cerah, dia akan cerah sampailah tuluknya Syam, tubiknya, keluarnya matahari. Maksudnya solat subuh dikerjakan waktu solat fajar sadiq, kerana sebelumnya fajar kazib.
bukan bermakna pada waktu hampir cerah. Kita tak memaksudkan asfar itu cerah, tapi kita memaksudkan asfar itu iaitu fajar sadiq. Fajar subuh sadiq lah, Melayu panggil subuh sadiq, ataupun fajar dan subuh tu sama je lah. Solat fajar, kalau Pakistan dan India dia panggil solat fajar, kita panggil solat subuh, sama je lah. Wallahualam. Jadi itu perkara-perkaranya. Sedikit satu hadis lagi kita baca tentang fasal ketiga. Fasal ketiga tentang menyegerakan solat. So kita ada dua lagi. Fasal ketiga saya baca satu hadis saja. So kita pergi ke, nanti kita sambung esok pada muka surat 317. Fasal ketiga. Wa an Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu kunna nusalli al-'asra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa tunharul jazuru fatuqsamul 'ashra kisamin summa tukhbahu fana'kulu lahman nadijan qabla maghibish syams. Muttafaqun alaih. Sayyidina Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu berkata, kami sembahyang asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat unta disembelihkan dan dibahagikan kepada 10 bahagian, kemudian dimasak. Kami makan daging unta yang dipanggang sebelum tenggelam matahari. Unta dia tak masuk lagi, dia panggang dulu. Kita panggang dulu. Ni selalu kita buat lah bulan-bulan korban. Kita panggang daging, kita bakar daging tu, makan dengan kicap. Kita panggil makan daging bakar, best. Makan daging bakar. Biasanya kan sebelum masak tu kan, sebelum masak nak buat sup ke, nak buat apa ke daging korban ni kan. So kita akan ambil daging-daging sedap tu yang isi-isi sikit tu, kita kecil-kecil kan, kita bakar atas arang tu. So kita makan, kita pakai daging bakar. Ni makan daging bakar ni ada sabit ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan belaga dengan nafsu, ada pula hadis macam ni. Okey, daging bakar kita makan macam mana tahu? Sedap. Kalau kita cara kita orang Kelantan makan macam ni daging bakar. Kita ambil buah apa tu? Kita ambil bawang Holland tu, atau bawang Cina atau bawang Holland yang putih tu. Tapi yang Holland tu sedap tu, bawang Holland tu. Dia manis sikit daripada bawang merah tu, bawang besar merah tu, dia bawang besar kuning tu. Kita ambil bawang besar kuning tu, kita kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil kan tu. Lepas tu kita ambil cili, kita potong. Lepas tu kita ambil cili, potong. Lepas tu kita ambil lada, orang Kelantan panggil lada. Potong kecil-kecil cili api tu. Lepas tu bahan tu kita pun mayam bawang putih tu, tapi bukan mayam macam nak goreng tu, mayam 4 segi tu, banyak kecil-kecil. Mayam bawang putih tu. Lepas tu kita taruh sos cili, kita taruh sos tomato. Lepas tu kita ambil asam limau tu, kicap tu, ambil daging goreng tu. Semua duk tunggu ni, daging goreng. Duk tunggu daging bakar, daging panggang ni. Panggang pun tak panggang mentah je tu. Panggang masak tu semua duk tunggu dah. Orang duk menghiris tu tak sempat nak makan sebab orang duk tunggu tu. Dia masa panas-panas tu sedap tu. Best tu masa panas-panas tu. Tapi tahun ni tak sempat, tak balik Kelantan. Orang Kelantan dah makan dah, adik-adik kita semua dah makan daging panggang. Tunjuk dia makan daging panggang lah. Aslina tu tak baik tunjuk kat orang macam tu. Kita tak balik. Khair. Daging panggang je, sedap tu. Ustaz sambil cerita berair mulut tu. Berair air mulut ni. Nak cerita ni daging panggang tu. Okey. Proses penyembelihan unta. Proses penyembelihan unta begitu cepat dilakukan oleh para sahabat sebelum waktu maghrib sudah siap dihidangkan. Ini bermakna menunaikan solat asar di awal waktu adalah lebih afdal mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Waktu solat asar ialah ketika habisnya bayang-bayang pertama sesuatu benda. Maksudnya misli awal, habisnya bayang objek adalah bayang objek tadi. Kadang-kadang Nabi sebut rojul, kalau dalam riwayat pertama tadi Nabi sebut rojul. So bayang afdal. Habisnya misal awal. Habisnya misal awal, tetapi setelah ditolak dengan misal asal. Misal asal, fa'il asal. Bayang asal
bayang asal dan misal awal. Kita habisnya misal awal, masuk misal sani, maka bermulanya waktu asar kita. Tapi Hanafi dia tak habis lagi, dia masih lagi zuhur. Dia masuk habis misal sani, baru habis zuhur, masuk selepas misal yang salis dah. Misal salis tu baru masuk asar. Kita misal sani, masuknya misal sani, bayang kedua masuk asar, dia masuk bayang ketiga. Bayang ketiga maksudnya panjang bayang tadi melebihi objek 2 kali. Kita panjang bayang tadi melebihi objek sekali. Itu kaedah dia lah. Tapi hak daging panggang tu bestnya. Allahuakbar. So kita berhenti di situ dulu. Ustaz pun baru sampai saat ni daripada Ipoh, daripada mana? Daripada Lumut. Ada urusan daripada Lumut, baru sampai tadi maghrib. Tengah-tengah drive jam-jam, tapi malam ni teringat ada kelas lah. Kelas semangat balik, segar balik. Alhamdulillah. Allah, insya-Allah kita sambung esok. Masih lagi fasa ketiga dalam menyegerakan solat. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiril akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تزهد طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. Kita esok 9.45 lah. Esok Ustaz ada kelas maghrib di kuliah maghrib, kelas 9.45 lah, 9.45 atau pukul 10. Tapi kita setting 9.45. Kalau pukul 10 Ustaz akan elan di grup nantilah 9. Tapi kita setting 9.45 lah insya-Allah esok. Allah alam, kita sambung esok insya-Allah. Moga Allah Taala bagi berkat. Makan daging ni, kena makan daging banyak dah, habis dah. Waktu takbir kita pun habis. Tak apa, makan daging korban tak ada apa, tak sakit apa insya-Allah.